Nak ayat jampi. Tak yakin kita. Itu penting. Kita belajar tuan-puan pengetahuan ni. Belajar dan kena yakin kepada Allah Ta'ala. Yakin tinggi kita tu, insya-Allah Allah berdasarkan kepada keyakinan kita. Ulama ni tuan-puan bukan baca panjang mana ayat pun. Kadang-kadang baca bismillah saja, jampi dia. Kita ni macam-macam bubuh mulut baca. Tak pun nak jadi. Keyakinan kita. Ulama baca bismillahirrahmanirrahim sampai dia nampak bab, dia nampak dengar pertolongan Allah Ta'ala. Aku tak ada apa. Kenapa ni buat jampi ayat ni, jampi air ni? Aku ni kerana apa? Kerana orang minta tolong, nak meraihkan sahabat, dan segala apa pun ni aku tak ada sedikit pun, semua Allah Ta'ala. Aku minta dengan Allah saja. Allah nak bagi-bagi, Allah tak nak bagi, tu kerja dia. Itu sampai tu. Kita ni baca dia perasan kita je, nampak kita. Tu yang duk baca macam-macam ayat tu. Ayat ni, ayat ni, ayat ni, ayat ni. Habis dah 30 jenis ayat. Habis. Lepas tu dah nampak kita. Boleh insya-Allah ni. Itu beza kita baca dengan orang yang sampai hati dia kepada Allah Ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, masih lagi tajuk dia, sebab yang boleh meningkatkan keyakinan kepada Allah. Sebab tajuk kita yakin kepada Allah. Nak bina keyakinan kepada Allah. Ini dia panggil apa ni? Nak bina kepercayaan, dan orang panggil apa? Keyakinan. Sistem keyakinan, kepercayaan kepada Allah. Kita panggil belief system lah ni. Okey. Sambung yang ketiga. Dia ada 3 perkara nak tambah keyakinan kepada Allah. Pertama, dah saya kata, iaitu memberi perhatian dan fokus hati dan telinga mendengar akan ayat yang menunjukkan kebesaran Allah, kesempurnaan Allah, keagungan Allah. Yang kedua pula melihat. Pertama mendengar, kedua melihat. Audio visual. Melihat dengan mata tentang keajaiban perbuatan Allah. Tu menambah lagi keyakinan, menambah lagi wow, menambah lagi orang panggil keajaiban Allah Ta'ala. Tu kena tengok benda-benda yang keajaiban. Yang ketiga pula apa? Sambung ni. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, muka surat 5 tu pana. Bermula sebab yang ketiga tu, surat 5. Bahasa dia ni tinggi juga, bahasa yang payah juga, sebab dia kitab Arab diterjemah Melayu, dan diterjemah Melayu pula bahasa Patani tu, bahasa Patani lama. Tu jadi payah sikit tu. Bermula sebab yang ketiga. Sebab apa? Sebab yang boleh meningkatkan keyakinan kepada Allah. Keyakinan. Baris ke-5 daripada atas, muka surat 5. Bermula sebab yang ketiga, bahawa beramal ia seseorang. Amal ni nak buat, bukan fokus, bukan dengar, bukan fokus, bukan dengar, bukan tengok, tapi yang ketiga ni nak buat. Buat tu boleh menambahkan keyakinan pada Allah. Maksud keyakinan ni boleh kejap, mantap keiman kita. Bukan tak ada iman, tu yakin tu lain. Ni dah ada iman dah, dia percaya dah sifat Allah Ta'ala ni, percaya. Cuma tahap keyakinan tu tak solid. Itu kita nak bina tahap keyakinan yang mantap. Macam mana? Buat apa dia? Beramal ia seseorang atas yang dituntut. Beramal perkara yang dituntut. Barang tu perkara lah, dia duduk belakang perkara. Kalau ayat moden, barang tu duduk depan lah perkara tu. Dituntut, perkara yang dituntut, beriman ia seorang itu dengan dia, dengan perkara tu. Beramal tu pada zahir dan batin. Jangan zahir je, batin tu tak cantik. Tu semayang ni tuan-puan, kena cantik zahir dan cantik batin. Sebab tu kena gabung peraturan zahir, peraturan batin. Sebab tu kita kena belajar step pertama, jangan batin terus. Step pertama zahir dulu. Belajar syarat sah 9 perkara, dan kita ada 9. Belajar 13 rukun, cara nak implement satu-satu rukun, belajar rukun qauli, rukun fi'li, dan belajar perkara batal. Settle dah basic peraturan zahir. Nak lengkap ni batin. Sebab apa saja perkara yang dituntut, kalau perkara itu dituntut, sama ada tuntut wajib ataupun tuntut sunat,
ataupun tuntut tinggal itu sama ada tinggal itu haram ataupun tinggal makruh, semua itu dituntut. Dia panggil ma tuliba, perkara yang dituntut, talaban jaziman, akan tuntutan yang muktamad, itu wajib. Dia panggil perkara yang dituntut sebagai tuntutan wajib. Ada yang tuntut yang ghaira jaziman, ma tuliba talaban ghaira jaziman, tuntut juga tapi tuntut dalam bentuk yang tidak muktamad, maknanya sunat. Kita buat perkara wajib, kita buat perkara sunat, buat itu pula pada zahir dan batin. Kena jaga bagi cantik zahir, bagi cantik batin. Kalau benda tu batin apa dia? Ikhlas kena jaga. Tu sebab tu sembahyang kita jaga dulu ikhlas, yang kedua kita jaga dulu khusyuk, yang ketiga barulah tazallul, barulah perasaan, barulah tadabbur, barulah orang panggil apa, penghayatan tu, baru datang penghayatan. Kena buat dulu basic tu. Kalau tidak penghayatan tak datang. Maksudnya penghayatan yang sebenar, walaupun dia paksa diri dia, paksa diri perkara batal dia duk buat, maka tak akan jadi. Walaupun dia duk lawan, duk cuba nak faham terjemah. Hari ni tuan-tuan, orang dah belajar, dah orang panggil level yang dah advance sikit. Apa dia belajar? Terjemahan setiap rukun qauli. Bagus tak? Bagus. Tetapi peraturan batin itu, nak tahu terjemahan sebab untuk menghayati apa yang dia baca. Dia duk baca Bismillahirrahmanirrahim, dia tahu terjemah, dia tahu makna, supaya mudah untuk dia menghayati. Apabila dia menghayati, mudah dia timbul perasaan. Tetapi yang jadi isunya tuan-tuan, dia langkau, dia skip. Dia tak tahu perkara batas sembahyang, bergerak formula pergerakan dalam sembahyang pun tak tahu lagi. Ni main hantam ni bergerak 2 kali, ni 2 kali, tambah sikit 3 batal. Pergerakan apa? Pergerakan yang bukan sunnah, bukan wajib. Dia tak tahu mana pergerakan wajib, mana pergerakan sunnah. Dia main tiru je, orang angkat tangan dia angkat. Nak rukuk angkat tangan, nak i'tidal angkat tangan, ya, nak sujud angkat tangan, bangkit daripada 2 sujud, bangkit daripada sujud terakhir, nak naik rakaat lain, angkat juga tangan, kerja angkat tangan. Dia tak tahu ada angkat tangan sunat, ada angkat tangan tak sunat. Apabila angkat tak sunat, jaga 3 saja batal, 2 haram. Formula kita dah selalu ulang formula tu tuan-tuan. Formula 3 formula tu, bergerak sekali makruh, harus serta makruh, bergerak 2 haram tak batal, bergerak 3 haram batal. Formula ni ulang dan ulang supaya kita sentiasa aware, sedar, ni tak boleh bergerak ni. Mana mungkin Allah akan campak khusyuk yang sebenar sekiranya zahir belum settle. Ni penting tuan-tuan, kena follow dia punya proses. Hari ni lentah bukan habis. Mana tak follow dah. Duk naik tinggi turun. Orang belajar gini tuan-tuan, ada kuliah di masjid, ada kuliah di surau, iaitu tafsir rukun qauli. Bagus tak? Bagus. Tapi yang tak bagusnya ialah rukun qauli, cara nak tuturkan dia tak belajar. Tafsir dia belajar. Ada orang buat ayat bagus hari ni tuan-tuan, tafsir ayat rukun qauli. Dia tafsir bismillah, tafsir surah, bukan surah, tafsir tahiyat awal. Bagus tak? Bagus. Jangan kata tak bagus. Marah dia tak bagus. Sepatutnya kalau bahasa kasar dia, haram dia belajar lagi sekiranya asas tak settle. Kenapa? Kerana dicatat kewajipan dia perlu buat, dia tak settle, Allah catat haram. Sebab itu masa itu jangan belajar ilmu yang tinggi lagi, belajar dulu ilmu asas. Belajar dulu cara nak tutup Fatihah. Macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Itu wajib. Tapi tak tahu makna, tak haram. Apa satu pun dia tak tahu makna dengan terjemahan tu, dengan nama Allah yang pemurah lagi maha penyayang, dia tak tahu pun. Haram tak? Tak haram. Tapi kalau dia tak boleh tutur Bismillahirrahmanirrahim, haram sehingga dia boleh tutur dengan baik. Nampak tak tuan-tuan? Proses sahaja, betulkan proses, insya-Allah result dia cantik. Tu. Tak salah orang tu tuan-tuan. Jangan salahkan audio tu, jangan salahkan jemaah. Yang salahnya ialah tanggungjawabnya orang yang tahu tapi tak beritahu. EJK. Salah EJK. Sama ada dia tahu ataupun tak tahu, tetap menjadi kesalahan pada dia. Siapa suruh tak ambil tahu? Kerana dia dah jadi ketua. Ada orang cakap ini,
saya tak tahu pun nak kena belajar rukun qawli. Ada rupanya tak tahu pun. Wajib ke belajar Ustaz? Dia tanya kita pula. Kita kata wajib belajar, wajib ke? Oh, confident pula tanya balik. Rupanya dia tak tahu. Apa yang dia tak tahu? Tu pelik lah. Tu orang kata dia tak tahu apa yang dia tak tahu. Kalau dia tahu, tuan-puan okey lah. Tapi menjadi kesalahan pada dia. Nak jadi ketua, kena tahu apa bidang tugas ketua di sisi Allah Ta'ala. Bukan job di sisi surau je. Job di surau mudah je. Pegang keuangan, urus keuangan saja. Pegang biro dakwah, panggil ustaz mana-mana pun tak apa. Itu tugas dia. Dia tak tahu pegang biro dakwah, sepegang pengurusi, apa tugas di sisi Allah Ta'ala. Wajib menyelesaikan tanggungjawab fardu ain anak qaryah dia. Bukan sunat, wajib. Itu di bawah bidang kuasa dia. Walaupun gaji tak bergaji, tu nombor 10 dah. Setengah orang dia kalau tak ada gaji, dia kata buat tak ada gaji. Dia kira gaji. Gaji dengan Allah Ta'ala. Allah bayar upah kita, pahala. Walaupun masjid tak bayar, jadi pengurusi. Surau tak bayar, jadi pengurusi, tapi ada pahala. Tapi ingat, tak kena gaya, bukan pahala yang kita dapat, tapi dosa. Sebab tu orang tak nak tu. Habis. Tu buat suatu benda, tuan-tuan, apa saja di umum di sini. Tuntutan apa saja buat, zahir dan batin. Contoh, tuan-tuan, saya bagi satu contoh lagi. Tadi semayang, satu contoh lagi mudah ni, contoh mudah ni. Tuan-tuan nak buat ibadat tuntut sunat. Kan kita biasa buat tuntut sunat kan. Banyak sunat ni, tapi kita tak perasan. Gosok gigi sunat dah, sunat. Tapi kita buat cantik dah. Kalau cantik pun tak perfect zahir dan batin. Mana yang tak perfect? Kadang-kadang tidak ada niat pun. Sebelum gosok gigi tidak ada niat kerana Allah. Bersugi kerana Allah. Maka kalau tak niat, walaupun cantik sugi dia, guna beruh gigi, comel semua cantik, tak dapat pahala bersugi. Dia kena niat dulu. Sebelum bersugi, niat, aku bersugi kerana Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana Allah ni, kerana tuntutan Allah Ta'ala. Patut cantikkan ikhlas dia. Ikhlas semata-mata kerana perintah. Bukan kerana aku tak selesa kalau tak gosok gigi. Memanglah kalau kita tak tahu hukum, tak kenapa gosok gigi pagi ni, tak selesa lah tak gosok gigi. Ada ke orang tak gosok gigi sampai sehari? Itu dah jadi budaya kita dah. Nak betulkan ibadat itu supaya kita niat kerana Allah. Aku gosok gigi kerana perintah Allah, perintah sunat itu. Tu. Sama juga dengan bagi salam. Contoh yang kedua, bagi salam. Bagi salam tu cantikkan zahir. Zahir ni makna apa? Setiap makhraj dia cantik. Assalamualaikum. Dan sebelum itu kita niat, aku bagi salam ni sunat kerana Allah Ta'ala. Betul tu saya, tuan-puan, cantik dia. Dia takkan turun beri. Jumpa kita, kita nampak dia tak ada protokol. Kita kadang-kadang, Assalamualaikum, gelojoh sangat. Assalamualaikum, dah lah gelojoh tak betul. Dia ni relax, kita nampak. Dia nampak kita saat tu, Assalamualaikum. Nampak dengan dia punya etika dia tu cantik. Tak ada gelojoh-gelojohnya. Kita ni duk berebut lah. Aku dulu ke tak aku dulu? Aku dulu, tak aku dulu. Saat ni gelojoh. Assalamualaikum. Dia halau balik. Tu cicit lagi cengeng ni penulis ni. Anak murid dia lembut sikit. Dia tak halau kan. Tapi tak halau pun marah. Hang bagi apa tu? Tu yang lembut lah dia. Hang bagi apa? Bagi salam. Salam apa lagu tu? Tu lembut. Kalau penulis ni dia tak ada lembut-lembut, dia halau terus. Assalamualaikum, balik. Kenapa tu aku? Balik. Kerja apa ni? Tak betul. Balik. Marah dia. Dah lah dia suruh balik. Dia maki pula. Kena terimalah maki dia tu. Dia maki. Betul lah, padanlah muka kita. Dia kenapa buat benda haram? Dia maki. Dia kata ibadat apa tak betul ni, haram ni. Kena dapat maki lagi. Habis. Itu maknanya betul buat amal itu untuk menambah keyakinan kita. Lagi, dan berkekalan ia seseorang pada demikian itu, pada beramal yang dituntut tu, cuba konsisten. Ni proses nak yakin, nak bina keyakinan. Proses ni, keyakinan tu Allah dah campak, kena buat proses ni. Jangan kita buat terus nak tak yakin pun. Semayang duha tadi tak yakin pun. Nampak tak ada level, sama je yakin dengan tak yakin. Tu
tunggulah. Yakin ni tuan-puan, syurga yakin, neraka yakin. Orang yakin syurga ni, sebut syurga, meleleh helio dia. Dia tebuk, dia tak boleh duduk. Tu yakin sungguh, yakin ada syurga, yakin nikmat sungguh. Dia ni baru perasaan. Orang yang lebih hebat lagi, dia nampak dalam minda dia seolah di depan dia syurga. Tu tahap keyakinan gabah tu. Tahap gila dia panggil. Yakin gila. Yakin tahap gabah. Yakin sungguh. Tengok seolah ada syurga di depan tu. Senyum lah. Tu kata gila. Tengok senyum lah. Dia senyum apa tu? Lebay. Senyum apa tu? Tengok janda ke? Dah syurga ustaz. Tengok syurga. Dia tak cerita lah. Kata gila. Itu yang ulama wali Allah nama dia sakar. Ada ulama ni, wali ni, tahap dia apabila dia histeria, ketika itu dia mabuk, dipanggil sakar. Dia mabuk, kadang-kadang berhari-hari dia mabuk. Mabuk apa ni? Dia dah tak betul dah tak ketahuan dah. Orang panggil gila dah. Sakar ni bagi orang biasa seperti kita tengok dia gila. Dia gila. Kenapa? Dia dah keyakinan dia melampau sehingga mana dia nampak seolah-olah duduk depan mata dia syurga. Seolah-olah dia nampak bidadari duduk depan dia. Dia tak fokus dalam benda lain. Dia tak nampak cabaran. Dia nampak matlamat dia. Dia nampak syurga. Itu excited dia nak buat. Habis. Kita dunia ni mana dapat duit kan? Kenapa duit tu? Orang berniaga. Kenapa tu? Tak berhenti. Malam pun tak berhenti. Duit. Nampak duit. Konsep sama je. Daripada duit tu, kita nak generate jadi pahala. Nampak tak? Kenapa Sayyidina Abdul Rahman bin Auf? Dahsyat tak dahsyat dia? Sampai mati dia. Orang ini kata, nak berniaga ni sampai bila? Abdul Rahman bin Auf sampai mati dia berniaga. Tapi dia tak pernah tinggal jemaah dengan belakang Nabi. Dia tak ada expire, mana tak ada pencen. Kita government pencen takkan nak kerja sampai mati kan. Tapi orang dulu dia berniaga sampai mati. Sebab apa? Sebab itu ibadat dia. Dia nampak duit, nampak pahala. Duit dijadikan pahala. Dia nampak. Tu excited. Fokus dia, nampak apa bila nak. Tu. Dan memberi ia akan kekuasaan pada barang yang di sini. Dan memberi ia seseorang itu akan kekuasaan pada barang, pada perkara itu di sini. Yang kita bincang ini iaitu tuntutan ibadat apa pun dia buat, kena buat dengan cantik, zahir dan batin, dan konsisten, dan cuba kekalkan ibadat dia itu, dan kepada memberi faedah yakin tu, faedah yakin, memberi kekuasaan dan memberi faedah. Allah beri kekuasaan dengan sebab dia buat amal itu, Allah akan tambahkan faedah ataupun Allah tambahkan lagi benefit. Tambah apa ni? Tambah keyakinan. Benefit di sini maksud faedah di sini, faedah yakin. Amal dia buat itu, dia buat proses untuk apa? Untuk Allah tambah yakin lagi. Dia buat saja, dia buat. Sebab itu tuan-puan, mudah je dia punya formula dia. Kita buat satu benda, tak kisahlah apa pun, salam ke, bersugi ke, sembahyang duha ke, konsisten sampai mati. Kita buat tu apa? Buat proses. Lama-lama kita buat benda yang sama, Allah tambah keyakinan. Lagi kita nampak, lagi kita rasa zuk, lagi kita rasa sedap, lagi kita rasa seronok. Kenapa dah seronok tu? Dah Allah tambah yakin pada Allah. Yakin adanya syurga, yakin adanya dosa, yakin ada pahala. Mula-mula kita belajar rasa macam belajar ni tak ada pahala. Tak rasa lagi. Apabila lama-lama konsisten belajar, dia rasa sayang nak tinggal. Sebab apa? Dia dah nampak, Allah campak dah pahala, nampak pahala besar. Biar mula-mula dia tak nampak apa lagi. Kita suruh buatlah, akan ada apa? Buatlah, akan ada. Sebab dia tak nampak lagi pahala. Apabila dia dapat, tapi pahala ni konsep dia, sebelum dapat dia dah kena rasa. Dapat tak boleh buat apa dah, tak boleh nak kembali balik dunia dah. Belum dapat dia dah kena rasa wow, pahala tu besar.
Dengan apa? Pengetahuan. Besarnya belajar fardu ain, besarnya sembahyang wajib ni. Nampak besar pahala, besar pahala, besar pahala. Kenapa dia nampak? Allah tambah sikit demi sikit yakin. Tu nampak tu keyakinan lah. Mula-mula tu kita buat je. Tok guru kata buat, belajar balik buat, belajar buat. Konsisten tu formula untuk dapat keyakinan. Dan banyak tuan-puan Allah ajar konsisten ni dalam sembahyang. Manifestasi hidup kita, kalau nak berjaya tuan-puan, apapun kerja buat kita, Allah ajar konsisten. Sembahyang tuan-puan, tiap-tiap hari konsisten kita baca apa? Baca surah Fatihah 17 kali. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Ulang sampai mati. 17 kali ulang Fatihah. Tahiyat pun ulang, Fatihah pun ulang, rakaat pun ulang. Daripada kecil sampai tua, tak pernah adjust, tak pernah ubah subuh dua. Konsisten tak? Ya. Rahsia pada konsisten itu ada sebenarnya. Apa pun kerja buat kita, buatlah benda yang sama. Kadang-kadang orang cemung tuan-tuan, jemung benda yang sama, jemung. Dia tak tahu ada rahsia. Belajar pun sama, dia ulang benda sama, ulang taharah, ibadat, munakahat, muamalah, munakahat, jenayah, ulang balik. Cuma hari ni tuan-tuan duk main ibadat ulang tu je. Munakahat dah tinggal, muamalah dah tinggal. Jenayah tak bincang lah tu. Lagilah tak bincang tuan-tuan. Ibadat pun kadang-kadang tak sempat ulang. Habis pun tak sempat nak ulang, macam mana? Dia teknik ulangan itu sangat powerful. Jangan jemu. Sebab tu saya dalam bisnes tuan-tuan, mudah je kunci orang. Saya ajar kepada tim saya kata, you nak berjaya dalam apa pun kerja, Allah dah ajar konsisten. Walaupun benda yang sama, nak kena buat hari-hari ke? Ya, buatlah hari-hari. Makin you buat, makin mantap. Keyakinan makin tinggi, kemahiran makin tinggi. Lama-lama akhirnya dia jadi specialist, jadi pakar. Kacau. Nak menjual, kita kata nak menjual barang, jangan terus jual. Muamalatnya tunjuk kepada orang, kacau dulu. Kalau benda kena kacau, tunjuk. Itulah cara Islam. Ada berkatnya di situ. Buat benda yang sama. Takkan ustaz nak kacau belum menjual. Ya, itu cara beramal dengan penawar bagi hati. Ini tak masuk lagi amalan. Kita akan cerita akan datang. Nak beramal tu payah tuan-puan. Nak cerita mudah. Nak duduk tepi jalan macam wali Allah, menjual kasut tepi jalan tuan-puan, menjual benda tepi jalan, bukan senang. Itu amalan penawar bagi hati. Tok Guru saya kata, penawar bagi hati, kalau kamu belajar, kamu amal, hebat kamu. Tapi kita mampu buat, mampu baca, tapi nak amal belum tentu. Nak turun ego kita ni belum tentu. Nak duduk tepi jalan, orang tengok apalah ustaz ni, duduk tepi jalan jual entah apa-apa dia jual ni. Nak dengar makian orang, nak dengar hinaan orang, belum tentu kita dapat. Kalau boleh kita dengar hinaan orang, cacian orang, pandai lekeh orang pada kita, itulah yang sebenarnya amalan hati kita. Nak tundukkan hati, jangan rasa ego, jangan rasa pangkat kita ni hebat sangat, level kita ni tidak ada apa pun, itulah kita. Walaupun pangkat kita 20,000, kawan saya tuan-puan gaji dia 20,000 lebih, tak sepatutnya dia duduk tepi jalan kacau kacau air. Sebelum jual tu kita kena tunjuk lah, sebelum jual vitamin kan, kita tunjuk dulu kat orang. Gaji dia 23k, dia tak cerita pada orang, cerita kat saya saja. Kalau saya ni tak boleh buat ego saya, ustaz, saya tak mampu nak berjaya dalam bisnes. Nampak tak? Dia punya ego tu kita kena buang. Malu kita kena koyak. Malu kena buang tepi untuk kita nak membina kejayaan. Tengok ulama aja. Habis. Wallazi, ambil dalil dia, dan mengisyaratkan dengan firman Allah Taala, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Artinya bermula mereka yang mujahadah. Mujahadah ni lawan nafsu. Ni nak lawan nafsu ni. Nafsu nak benda kesenangan, benda kenikmatan, benda yang tak suka. Pahala besar dia tak suka. Benda ada pahala je tuan dia tak suka. Cabaran terus datang, kita nak buat benda yang ada pahala. Benda yang ada duit banyak, cabaran pun akan ada. Benda pahala besar, cabaran tetap ada. Belum kita nak buat keputusan nak buat benda ada pahala, cabaran pun tak ada lagi. Apabila kita buat keputusan nak buat benda besar, sama ada besar tu pahalanya ataupun besar tu duit banyaknya, akan ada cabaran.
Tu mujahadah kena lawan. Mereka yang mujahadah, yang lawan diri mereka itu, pada kami ini selagi kami beri akan mereka itu segala jalan kami. Allah dah janji, Allah akan orang yang lawan diri dia nak berjaya, Allah akan bentankan jalan depan mata dia. Maksudnya Allah akan lorongkan kejayaan untuk dia kalau dia lawan. Ini Allah dah janji. Nescaya kami akan lanahdiyannahum subulana. Kami akan buka jalan, bentangkan jalan kejayaan kepada mereka apabila mereka melawan diri mereka. Lawan maksudnya malu, lawan malu. Rasa malas, lawan malas. Benda yang negatif lawan. Allah Ta'ala akan bagi kejayaan. Habis kita akan sambung. Dan setengah daripada faedah yakin itu tetap hati kepada janji Allah. Wallahu a'lam. Kita masuk pendetailan lain pula. Ni tak habis lagi tajuk ni, tajuk yakin ni. Ini nak habis lah, iaitu dah habis dah 3 tip ataupun 3 perkara yang boleh menambah keyakinan kepada Allah Ta'ala. Maka seterusnya Allah nak cerita pula, musannif nak cerita pula perkara yang boleh menambahkan keyakinan. Dan setengah daripada faedah yakin itu, ni dia panggil apa ni, bukan perkara tambah ni, dia nak cerita rizat dia. Rizat ni makna apa? Maknanya benda yang kita yakin tu apa dia, benefit yakin tu apa dia, faedah yakin tu apa dia. Cara nak yakin tu ada 3. Maka faedah, benefit yang kita boleh daripada yakin tu apa dia, tu dia nak cerita. Antara benefit dia iaitu kita akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kerja buat kita. Wallahu a'lam. Terlewat hari ni tuan-puan, terlebih ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.